اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah Suratul An'am. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 165 ayat. Dinamakan Suratul An'am, binatang ternak, kerana perihalnya disebutkan mulai ayat 136. Kandungan surah ini menerangkan dalil-dalil dan bukti yang menegaskan tentang tauhid keesanan Allah Azza wa Jalla, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perihal hari akhirat. Membentangkan hujah-hujah yang menolak syubhah-syubhah, perkara-perkara yang menimbulkan kesamaran atau yang mengelirukan, yang selalu ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Mendedahkan kepercayaan sesat kaum jahiliah terhadap binatang-binatang ternak, dan tentang perbuatan mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, padahal Allah jualah yang berhak menghalalkan dan mengharamkannya. Setelah menceritakan perihal Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam yang menjadi ikutan dan menegaskan bahawa Al-Quran mengandungi berkat, amat banyak faedah dan manfaatnya yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman yang mematuhi ajarannya. Lalu diterangkan tentang orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Mereka diseksa oleh malaikat azab, mulai dari mereka berada dalam sakaratul maut, dan dihinakan dengan sehina-hinanya. Surah ini diakhiri supaya tiap-tiap seorang yang beriman
mengakui nikmat hidayah petunjuk Allah yang menyebabkannya berada dalam Islam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintahkan supaya setiap orang yang beriman menegaskan dengan sepenuh tauhid. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekian alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Wa ajalun musamman 'indah. Thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Wa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Sadaqallahul 'azim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan gelap dan terang. Dalam pada itu orang-orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian ia tentukan ajal kematian kamu. Dan satu ajal lagi yang tertentu di sisinya. Itu masa yang telah ditetapkan untuk dibangkitkan kamu semula pada hari kiamat. Dalam pada itu kamu masih ragu-ragu tentang hari pembalasan. Dan dialah Allah yang disembah dan diakui kekuasaannya di langit dan di bumi. Ia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu lahirkan. Dan ia juga mengetahui apa yang kamu usahakan. Dan tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka yang kafir dari keterangan-keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya dan enggan menerimanya. Sesungguhnya mereka dah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika ia sampai kepada mereka. Oleh itu akan datanglah kepada mereka berita yang membuktikan kebenaran. Apa yang mereka selalu ejek-ejek itu mereka akan ditimpa bala bencana. Tidakkah mereka memerhati dan memikirkan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal umat-umat itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dengan kekuasaan dan kemewahan. Yang tidak kami berikan kepada kamu. Dan kami turunkan hujan atas mereka dengan lebatnya. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain. Malam ini kita akan menguraikan satu surah yang merupakan surah yang ke-6 dalam susunan Al-Quran pada juzuk yang ke-7. Itu surah yang dinamakan Al-An'am. Al-An'am artinya binatang ternakan. Surah yang kita akan bacakan, yang kita tafsirkan malam ini dalam kategori surah Makkiyah. Makkiyah, yakni yang diturunkan sebelum hijrah. Dan diturunkan di Mekah. Yang sifat surah Makkiyah ini, ia membicarakan persoalan akidah dan membicarakan persoalan tauhid
membicarakan persoalan gaib, beriman pada yang gaib, membicarakan persoalan kenabian, kerasulan, dan membicarakan tentang persoalan hari kebangkitan yang hari kiamat. Surah ini mengandungi 165 ayat. Dinamakan Suratul An'am kerana pada ayat 138 Allah menyebut wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Yang disebut perkataan Al-An'am pada ayat 138 dan pada ayat 139 wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihi. Surah ini diturunkan sekaligus. Kata ulama, surah ini nazalat jumlatan wahidatan listimaliha ala usulil i'tiqad. Surah ini turun sekaligus daripada ayat pertama sampai ayat 165. Kerana dalam kandungan surah ini ialah persoalan usul akidah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, nazalat suratul An'am bi Makkah lailan jumlatan wahidah. Haulaha 70,000 malakin yaj'aruna bit tasbih. Surah ini diturunkan di Mekah pada satu malam sekaligus. Bersama dengan surah ini diiringi dengan 70,000 malaikat yang bertasbih kepada Allah. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, nazalat alayya suratul An'am jumlatan wahidah wa syayya'aha 70,000 minal malaikah lahum zajal bit tasbih wat tahmid. Kata baginda SAW, surah ini diturunkan kepadaku dengan sekaligus yang diiringi oleh 70,000 malaikat sehingga terdengar suara tasbih dan suara tahmid, ini ucapan alhamdulillah dan subhanallah. Di antara sebab surah ini mengandungi persoalan tauhid, persoalan akidah, kenabian dan kebangkitan semula, serta membatalkan aliran-aliran yang fasik, mulhid, keberhalaan, kesyaitanan. Kerana surah ini dinamakan ataupun bersifat makiyah. Kerana itu surah, bila surah ini mengandungi persoalan tauhid, kan ia adalah surah makiyah. Walaupun setengah ayatnya bersifat madaniyah, setengah ayatnya diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Dan kalau sebelum ini kita baca suratul Maidah, dalam suratul Maidah banyak kedapatan persoalan berhujah dengan golongan ahli kitab. Termasuk ayat terakhir kita bicarakan tentang Nabi Isa dan konsep Trinity yang dipegang oleh kelompok yang mensyirikkan Allah SWT. Bagaimana hujah yang dijawab satu persatu oleh Allah SWT. Maka surah ini juga mengandungi perkara yang sama, iaitu hujahan kepada akidah-akidah yang batil. Sebagaimana dalam suratul Al-Ma'idah disebut tentang hukum hakam makanan, maka demikian juga surah Al-An'am disebut juga tentang beberapa persoalan khurafat yang berkait dengan makan minum, khususnya berkait dengan binatang ternakan. Kata ulama, surah ini adalah asas kepada hujah kepada kelompok penyembah berhala dan juga golongan yang melakukan bid'ah. Bid'ah di sini ialah kelompok yang mengada-ngadakan dalam agama dengan mensyirikkan Allah, dengan menekuk tambah agama Allah. Yang asalnya Mekah tak ada berhala, akhirnya diadakan berhala. Yang asalnya ibadat haji itu turun-temurun daripada Nabi Ibrahim, maka diubah dan dipindah, mereka melakukan bid'ah. Pengubahan terhadap hukum-hukum Allah. Sebagaimana dalam surah ini menceritakan golongan yang menolak hari kebangkitan semula dan pengumpulannya pada hari kiamat kelak. Kerana itulah surah ini diturunkan sekaligus bagi menjawab segala hujah-hujah tersebut, bagi menolak kelompok-kelompok yang kita katakan membawa akidah batil. Kalau kita perhatikan surah ini, pertama dia ada isbat uluhiyah, iaitu pengukuhan tentang isu-isu ketuhanan. Pengukuhan. Allah Ta'ala membawa hujah demi hujah
bagi mengukuhkan konsep ketuhanan yang sebenar, uluhiyah yang sebenar, dan juga isbat pengukuhan tentang wahyu dan risalah. Al-Quran ini datang dari Allah, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kalamullah yang tiada tambahan perkataan manusia. Dan surah ini juga mengisbatkan tentang hari kebangkitan dan pembalasan pada hari akhirat kelak, syurga ataupun neraka. Kalau kita lihat uslub yang digunakan oleh Al-Quran, dia ada dua uslub. Pertama dipanggil uslub takrir, yang kedua uslub talqin. Apa itu uslub takrir? Iaitu Allah Ta'ala membentangkan hujah-hujah tentang wujudnya Allah, tentang esanya Allah pada gambaran yang mudah difahami oleh akal, dengan bercerita tentang kejadian langit, bumi, penciptaan manusia, yang memang di situ tak ada orang mendakwa dicipta langit, dicipta bumi, tak ada orang mendakwa dicipta manusia. Maka Allah beri sabdul adillah, menyebut hujah itu secara takrir, yakni secara kita kata perbentangan. Perbentangan mudah dipahami secara akal bahawa inilah dia Allah yang menciptakan. Yang kedua dinamakan uslub talqin. Talqin satu uslub iaitu mengajar Rasulullah cara menjawab hujah. Talqin ni maknanya ajar, macam kita sebut talqin kubur, ajar orang dalam kubur tu tentang apa yang perlu dilakukan bila datang malaikat Munkar dan Nakir dan sebagainya. Dan ajar pada orang-orang yang masih hidup supaya mengerti bahawa dunia ni sementara. Maka ini kita sebut talqin. Dan sebagaimana bila kita talqin pada orang nak mati, berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum, talqinkan, yakni ajarkan kepada orang-orang yang hendak mati di kalangan kamu, yang dalam sakratul maut, dengan ungkapan la ilaha illallah. Jadi dalam ayat ini ada perkataan takrir. Takrir artinya penyataan secara umum tentang kejadian alam, tentang penciptaan Allah secara umum. Yang kedua secara talqin, Allah ajar baginda sallallahu alaihi wasallam hujah demi hujah, bagi mengalahkan pesaingnya, bagi mengalahkan orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang mengadakan bagi Allah Tuhan yang lain dengan cara soal jawab. Contohnya Allah ajar, wahai Muhammad, kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, liman ma fis samawati wal ard, ini yang semua di langit di bumi milik siapa? Nescaya mereka berkata, kullillah, katakan ia milik Allah. Kataba ala nafsi rahmah, Allah telah menetapkan pada dirinya menggunakan rahmat pada hamba-Nya. Kemudian Nabi SAW diajar cara talqin, cara berhujah. Kul, wahai Muhammad, katakan, ayu syai'in akbaru syahadah, apakah dia penyaksian paling besar? Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, Allahu syahidun baini wa bainakum, Allah lah saksi paling besar antara ku dan antara kamu. Umpama ayat yang ni, kul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Wahai Muhammad, cakap dengan mereka, apa pandanganmu kalau sekiranya Allah ambil pendengaran kamu, Allah ambil penglihatan kamu, Allah tutup pintu hati kamu, maka siapakah yang akan mendatangkan semua panca indera itu kalau bukan Allah? Tolong cakap dengan mereka wahai Muhammad. Dan ini kita panggil uslub talqin. Jadi uslub takrir iaitu penyataan umum tentang kebesaran Allah, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, peredaran segala alam cakrawala ini. Itu panggil uslub takrir. Yang kedua uslub talqin, di mana Allah ajar baginda sallallahu alaihi wasallam berhujah, bukan ajar orang beriman. Macam mana nak berhujah dengan kelompok-kelompok kafir? Apa yang orang kafir kata? Ini nenek moyang kami punya, ini kami ikut adat budaya. Maka katakan pada mereka, kalau nenek moyang kamu sesat, kamu nak sesat sekali ke? Kalau nenek moyang kamu tak dapat petunjuk, kamu nak ikut macam mereka tak dapat petunjuk ke? Maka ini talqin, ajar. Macam mana berhujah? Secara kesimpulannya, kalau kita tengok dalam surah ini, ada 11 poin utama. Yang pertama, ialah isbat usul i'tiqad an tariqil iqtina' wat ta'thir wal munazara wal jadal wal jawab an su'al ka wujudillah wa tauhidihi wa sifatihi wa ayatihi fil anfusi wal afaq wa ta'thiril aqidah fil amal, iaitu mengukuhkan asas-asas i'tiqad dengan cara memberi hujah
dengan cara bermunazarah atau berdebat, dengan cara menjawab persoalan-persoalan tentang kewujudan Allah, keesaan Allah, sifat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah pada diri-diri manusia, pada setiap makhluknya dan pada setiap ufuknya, dan kesan akidah dalam perbuatan. Yang kedua ialah pengukuhan tentang kenabian dan risalah serta wahyu dan menjawab segala kekeliruan musyrikin, orang-orang yang mensyirikkan Allah, dengan dalil akliyah dan dalil ilmiah hissiyah, dengan pertama dengan dalil akal, yang kedua dengan dalil pandangan, panca indera. Tidakkah kamu tengok langit bumi siapa cipta? Dengan kita katakan hissiyah, tengok. Yang ketiga iaitu pengukuhan tentang hari kebangkitan, hisab, balasan terhadap setiap amalan pada hari kiamat kelak. Sekiranya baik maka dia balas baik. Kalau sekiranya jahat maka dia akan dibalas dengan kejahatan. Dan yang keempat, menjelaskan usul agama, akhlak, adab kemasyarakatan serta 10 wasiat. Ada 10 wasiat yang akan kita baca dalam ayat surah Al-An'am. Zalik, sebagaimana Allah menyebut, ini merupakan wasiat daripada Allah. Kita tengok apa dia 10 wasiat tersebut. Yang kelima, ad-din min ahdi Adam ila Muhammad alaihi wassalam wahid. Menceritakan agama semenjak zaman Nabi Adam sehinggalah zaman Nabi Muhammad alaihi wassalam ialah satu. Agama satu itulah Islam. Bukannya baginda sallallahu alaihi wasallam bawa agama baru, Nabi bawa agama yang sudah pun dipegang kukuh oleh Adam alaihissalam lagi. Sehinggalah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada asalnya, pada cara-caranya, pada matlamatnya. Itu berkait dengan keimanan dan berkait dengan semua benda-benda yang merupakan usul agama. Sama. Yang keenam, bahawa kebahagiaan dan kecelakaan dan balasan ukhrawi atas kebaikan dan kejahatan berdasarkan pada perbuatan manusia. Kalau kita nak nilai bahagia atau celaka, berdasarkan amalan sesuatu. Bila amalannya amalan akhirat, maka dia golongan yang bahagia. Kalau amalannya amalan yang berlawanan dengan perintah Allah, maka dia celaka. Maka asas bahagia dan celaka itu berdasarkan nanti pada balasan akhirat nanti, dengan kebaikan atau kejahatan yang dilakukan di dunia. Itu asasnya. Dan yang ketujuh, bahawa manusia ini akan tunduk kepada fitrah ilahiyah dan setiap ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan berdasarkan kepada kehendak Allah. Di samping Allah Ta'ala menyuruh memerintahkan manusia untuk ikhtiar. Artinya, semua kita berada dalam takdir Allah. Namun dalam masa yang sama Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar, mencari sebab. Kerana bila kita sebut tentang qada Allah Ta'ala, dia berkait dengan sebab musababnya, mengikut hikmah yang Allah kehendaki. Yang ke-8, dalam surah Al-An'am yang kita bacakan ini secara keseluruhan, menjelaskan tentang keadilan ketuhanan. Walaupun berlaku perbezaan antara umat dan individu, maka sama je Allah letakkan peraturannya. Siapa yang mentaati Allah, syurga. Umat mana pun tak kisah. Siapa yang derhaka pada Allah, maka Allah akan binasakan dia. Allah Ta'ala bukan kira umat tu umat apa. Allah letakkan persamaan, keadilan pada semua umat. Kan nilai adil Allah itu dia ambil kira dari situ. Yang mentaati maka dapat kebaikan. Yang zalim maka menunggu kecelakaan. Bukan kerana di bangsa tu, di bangsa ni maka dia diselamatkan. Bukan persoalan bangsa diselamatkan. Asas ketaatan. Maka ini keadilan. Yang ke-10, bahawa Allah ialah sumber pada hukum syarak, halal dan haram. Tidak ada manusia yang berhak mencampuri urusan Allah dalam bab menghalalkan dan mengharamkan. Kerana orang-orang musyrikin Mekah cuba menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu berdasarkan budaya mereka, berdasarkan hawa nafsu mereka, berdasarkan apa yang mereka cuba sandarkan pada nenek moyang mereka. Maka bab halal haram, dosa pahala ini adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Yang ke-10, semua manusia diperintahkan mengambil iktibar, mengambil pengajaran tentang apa yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu yang telah mendustakan rasul-rasul mereka, untuk mereka jadikan sebagai pengajaran dan melihat akan kebesaran Allah. Tuan-tuan sekalian kita, pengajaran paling besar untuk kita tengok atas dunia ini
ialah balasan bagi setiap yang mendustakan perintah Allah, yang melawan para nabi dan rasul. Dan yang ke-11, manusia dalam kehidupannya sentiasa berlomba-lomba, sentiasa bersaing, sentiasa diuji. Kenapa? Hikmahnya untuk Allah tunjukkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang yang bertaubat. Manusia ni hidup ni memang fitrah kita berlomba-lomba. Kalau kita tak nak berlomba dengan orang tu, kita berlomba dengan orang lain. Memang sifat tasabuk tu ada. Sifat untuk kita berlomba-lomba. Kalau saya katakan kita tak nak berlomba dengan orang ni, kita akan berlomba. Berlomba siapa yang nombor kemudian sekali. Berlomba juga. Ada yang berlomba untuk jadi jahat. Siapa boleh jahat sekali. Maka semua fitrah itu Allah jadikan untuk Allah zahirkan siapa yang benar-benar bermutu dan siapa yang tidak. Dan kesemua mereka menunggu balasan di hari akhirat kelak. Maka Allah terus memberi tempoh dan masa untuk manusia bertaubat dan memperbaiki keadaan dirinya. Dan ingat satu perkara, rahmat Allah begitu luas. Baik, ini 11 kandungan daripada suratul An'am yang berjumlah 165 ayat. Jadi kita dapat gambaran, tasawur, preview kepada surah ini. Apa yang nak dibicarakan? Baik, kita lihat ayat 1 dan 6 yang kita bacakan pada malam ini. Bila Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bila menyebut Alhamdulillah untuk menunjukkan hak pujian milik mutlak kepada Allah. Kita tak disebut Ahmadullah, saya memuji Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ayat itu tak bermula dengan perkataan itu. Sebab bila disebut Ahmadullah, suatu pujian yang mungkin terhenti. Tapi bila disebut Alhamdulillah, ia satu pujian yang tak akan berhenti. Manusia tak nak puji ke, manusia nak keji ke, Allah tetap sifatnya segala puji bagi Allah. Kerana sifat pujian itu milik mutlak bagi Allah. Alhamdulillah alladhi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bila Allah Ta'ala menyebut langit, kemudian bumi, bagi menunjukkan, kata ulama, tertib bagi menunjukkan tentang apa yang lebih awal diciptakan. Artinya Allah mencipta langit terlebih dahulu diikuti dengan bumi. Wa ja'alaz zulumati wan nur, kemudian Allah menciptakan, menjadikan kegelapan, kemudian cahaya. Allah jadi gelap dulu, kemudian barulah Allah Ta'ala jadikan cahaya. Baik, di sini Allah menyebut Maha Suci Allah. Kenapa Allah Maha Suci? Sebab dialah yang menciptakan. Bukankah segala nikmat ini cabangnya daripada penciptaan langit dan bumi? Sebab manusia tak duduk selain daripada langit dan bumi. Bagi menunjukkan ini nikmat yang paling agung yang kita bernaung di bawahnya. Ciptaan langit dan bumi. Kita menjadi manusia yang berada antara langit dan bumi. Kita berada di sini. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Sebab itu tanyalah berhala-berhala yang mereka sembah. Apakah berhala ini sembah? Apakah berhala yang mereka sembah menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka kata tidak. Sebab mereka pun baru beli patung tu. Mereka pun baru bina. Mereka pun baru ukir. Mereka pun tahu ni tak boleh bergerak ni. Maka Allah kata, akulah. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Kegelapan di sini kata ulama ialah kegelapan malam. Cahaya ialah cahaya siang. Tuan-tuan tengok siang Allah jadikan betul-betul cerah. Tak perlu kita ada lampu-lampu cerah. Jalan atas jalan tak perlu lampu. Bila malam Allah jadikan gelap. Supaya kita dapat hikmah tertentu. Rehat dan sebagainya. Thummal ladhina kafaru. Tetapi orang yang tidak melihat kebesaranku. Di kalangan orang yang kafir dengan nikmat aku. Kafir kufur untuk melihat kebesaranku. Dalil-dalil kewujudan dan penciptaanku. Thummal ladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang kafir telah mempersekutukan Tuhan. Kata ya'dilun, yang ini telah menyamakan Allah dengan yang lain. Padahal yang lain tak cipta langit, tak cipta bumi, tak jadikan siang, tak jadikan malam, tak jadikan gelap, tak jadikan cahaya. Tuan-tuan, kita tanya orang-orang yang mempersekutukan Allah. Apakah ia jadikan langit? Apakah ia jadikan bumi? Apakah dia jadikan malam, siang? Apakah dia itu dan ini? Semuanya akan berkata tidak. Maka kenapa nak samakan Allah dengan mereka? Yang tidak menciptakan apa-apa, sedangkan mereka diciptakan. Huwallazi khalaqakum. Lepas Allah Ta'ala menyebut tentang ciptaan paling besar, iaitu langit paling tinggi, yang manusia selamanya tidak dapat menembus langit.
Kemudian dijadikan bumi tempat manusia tinggal. Bukan jin tinggal. Bukan syaitan pun tinggal di sini. Syaitan pun tak tinggal planet Marikh. Dia tinggal di bumi. Misi dia kat bumi, misi dia tak ada kat planet Marikh, planet Pluto tak ada. Dan tentang nikmat yang bersifat bersilih ganti, iaitu siang malam bersilih ganti. Dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah malam dan siang. Maka Allah menyebut tentang ciptaan kamu pula. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menjadikan kamu daripada tanah. Baik, Allah menyebut asal-usul manusia. Manusia cuma tahu mereka ni diperanakkan. Mereka tak tahu asal-usul mereka daripada Adam yang dicipta dari tanah. Itulah asal-usul. Allah sebut asal-usul manusia. Summa qada ajala. Kemudian setiap manusia Allah tentukan ajal. Kata ini Allah dah beritahu lama bahawa ajal Allah tentukan. Penyakit itu ujian dan sebab kematian. Tapi ia bukan ajal. Penyakit bukan ajal. Tua bukan ajal. Aksiden bukan ajal. Ada satu benda yang berlainan. Aksiden itu sebab. Sakit itu sebab. Ajal itu ketentuan. Bahawa seorang itu tentu akan mati. Artinya dia tak ada kaitan dengan sebab tadi. Yang sihat boleh mati. Yang muda boleh mati. Yang merawat orang sakit boleh mati. Yang tak kemalangan boleh mati. Yang duduk atas katil boleh mati. Yang perang belum sampai ajal tak mati-mati. Maka Allah yang menentukan ajal. Wa ajalun musamman indah. Dan ajal kepada semua makhluk Allah di hari kiamat. Bukan ajal kamu individu Allah tentukan. Ini ajal untuk semua makhluk Allah. Termasuk bumi ini. Termasuk langit ini. Termasuk siang dan malam. Semua yang Allah ciptakan itu. Yang namanya makhluk. Semuanya ada ajal. Termasuk malaikat maut. Termasuk para malaikat. Semua mereka punya ajal. Summa antum tamtarun. Tetapi kamu tetap. Perangai kamu sama. Tamtarun. Mengingkari akan perkara-perkara yang berkait dengan ketuhanan ini. Dia sebut perkataan tamtarun. Artinya kamu terus syak pada kebangkitan. Setelah Allah menyebut segala tanda-tanda kebesaran Allah, tetap kamu syak. Dia ada penyakit syak. Bahawa yang menciptakan itu Allah. Yang telah menentukan segala takdir itu Allah. Yang berkuasa mengadakan kembali kamu itu Allah. Tapi kamu orang-orang yang syak. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. Allah lah di langit dan Allah juga di bumi. Dia ni Allah yang berkuasa di langit. Yang berhak untuk disembah. Allah yang berhak untuk disembah. Dialah penguasa langit, dialah penguasa bumi. Dialah mentadbir langit, dialah mentadbir bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah Ta'ala mengetahui rahsia kamu. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ternyata bagi kamu. Tuhan tahu semua tentang kamu. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan Allah Ta'ala tahu setiap perbuatan kamu. Walau sekecil mana pun perbuatan kamu. Walau niat kamu yang melintas di hati, Allah Ta'ala tahu. Baik, di sini Allah Ta'ala menyebut tentang penciptaan dan pengetahuan. Penciptaan dia Allah yang berkuasa. Tak mencipta semua. Yang kedua, Allah yang maha mengetahui, alim. Yang tahu tentang semua makhluk. Kerana itu Allah ini layak dipuji. Segala puji bagi Allah. Pujian itu milik mutlak bagi Allah, pencipta langit, pencipta bumi. Dialah satu-satunya zat yang berhak dipuji dengan nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya. Dengan segala penciptaan-penciptaan yang memberi maslahah kepada manusia dan kehidupan mereka. Dan Allah Ta'ala nak ajar kepada kita semua bahawa ucapan yang paling mulia dalam mengukuhkan iman ialah Alhamdulillah. Untuk kita sentiasa menyebut Alhamdulillah atas nikmat iman, Alhamdulillah atas nikmat penciptaan, Alhamdulillah atas nikmat usia, Alhamdulillah atas segala nikmat ilham kebaikan, ibadat yang kita lakukan, katakan Alhamdulillah. Kulilhamdulillah, katakan Alhamdulillah. Maka sebab itu surah ini salah satu daripada 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Ya, segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, kepada hamba-hamba, maka layak untuk disebut Alhamdulillah.
Kemudian Allah Ta'ala menyatakan selepas menerangkan tentang hakikat kejadian langit, hakikat kejadian bumi, hakikat kejadian malam, hakikat kejadian siang, dan punca mereka ini derhaka, punca mereka ini ragu-ragu. Sedangkan dalil terpampang di hadapan mereka, dalil jelas nyata pada akal fikiran mereka, pada pandangan, panca indera mereka. Apa sebab mereka ini yang tarun terus syak? Artinya mereka ada penyakit. Tuan-tuan, kalau sesuatu benda tak berfungsi, maknanya dia berpenyakit. Kalau kita sebut kereta, minyak dah isi, semua dah okey, tiba tak hidup juga start, maknanya kereta ni enjin dia ada penyakit. Kalau seseorang, tuan-tuan, kita hidang makanan punya banyak, punya sedap, dia tak nak makan, maknanya dia ada penyakit. Sesuatu yang telah dibentangkan secara jelas, ayat-ayat kebesaran Allah, tiba-tiba manusia ragu-ragu dan syak. Tiba-tiba manusia mengadakan sekutu bagi Allah yang tidak menciptakan apa-apa. Bukan mereka diciptakan. Maka apa masalah? Bila hujah yang terang jelas, nyata, diingkari oleh manusia kerana manusia berpenyakit. Yang tak nampak matahari di siang hari, hanya orang sakit mata. Atau mungkin dia buta. Bila orang buta, tuan-tuan tunjuk matahari, dia kata gelap. Ni nak tunjuk matahari, mana ada matahari gelap ni malam. Kerana dia buta. Sebab itu Allah menyebut dalam ayat yang lain, bahawa mereka ini bukanlah buta mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka ini buta mata hati. Walau kalau kita katakan yang kamu sembah, yang kamu sekutukan, baik yang sekutukan Allah dengan Nabi Isa, apakah Nabi Isa ciptakan langit dan bumi? Apakah Nabi Isa menciptakan manusia? Tidak. Yang mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala, apakah berhala itu yang menciptakan? Jawapannya tidak. Jawapan tu, tuan-tuan, budak sekolah rendah tahu. Tidak. Dengan sifat berhala yang diciptakan. Tapi bagaimana mereka boleh ragu-ragu lagi tentang kekuasaan Allah? Artinya mereka berpenyakit serius. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka berpenyakit. Tetapi mereka tidak mau dirawat, maka bertambah penyakit. Ada seorang pesakit, kita dah ajar dia makan ubat. Kita dah beritahu dia jumpa doktor, pergi klinik, pergi hospital. Dia enggan. Mendengar cakap kita, apa jadi? Sakitnya bertambah. Dia makin teruk. Kita dah beri dia panduan-panduan, SOP bagi menjaga kesihatan. Dia tak peduli, dia engkar. Akhirnya dia binasa dengan penyakit. Demikian penyakit kufur ini. Kamu dah tengok langit, tengok bumi, kejadian manusia pertama Adam AS. Kamu dah tengok dan kamu dah tahu hal ini. Tapi kenapa keadaan kamu ada ragu-ragu? Baik, di sini Allah Ta'ala isbat tentang segala ciptaan Allah. Kemudian ayat yang keempat dan keenam, Allah Ta'ala menceritakan tentang Rasulullah. Rasul yang diutuskan. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Setiap kali datang ayat-ayat Allah Ta'ala yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca Qurannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhujah dengan mereka, menjawab segala syubhat mereka, illa kanu anha muridin. Mereka semakin berpaling. Allah menyebut penyakit mereka pertama berpaling, tak nak dengar, tak nak ambil tahu. Sebab mereka dah rasa tetap dengan penyembahan berhala. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Golongan kedua pula, mereka yang mendustakan kebenaran bila datang kepada mereka. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Kemudian golongan ketiga, orang-orang yang mempermainkan setiap ayat-ayat Allah. Artinya ada tiga golongan yang baginda sallallahu alaihi wasallam hadapi. Golongan yang pertama yang tak nak ambil peduli tentang Islam. Tak nak. Dia macam kita sebut bab kuliah lah. Ada golongan ni tak nak dengar kuliah. Dia tak nak ambil peduli kuliah. Sebab saya ada program lain lah. Saya tak peduli. Ini golongan pertama. Golongan kedua yang mendustakan. Tak betul tu. Contoh. Golongan ketiga mempersendakan. Jadi cerita tentang dakwah Nabi SAW di Mekah, Rasulullah berhadapan dengan tiga golongan. Golongan pertama, golongan yang ignore Rasulullah. Tak nak ambil peduli. Tak nak dengar Nabi cakap apa, Nabi ceramah apa, tak nak dengar. Mereka buat kerja mereka, mereka pergi berdagang, mereka makan, mereka seronok, mereka berfoya-foya. Mereka tidak mahu mempedulikan urusan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Golongan kedua ialah golongan yang mendustakan.
Mereka ini setiap kali sampai berita bohong. Itu cerita dongeng. Itu cerita yang dia ada-adakan. Ini menyalahi nenek moyang kita punya pandangan. Ini menyalahi kebiasaan kita. Mereka terus membohongi Nabi SAW. Dan golongan ketiga yang Allah Ta'ala sebut, bila setiap kali sampai kepada mereka wahyu dari Allah yang dibacakan oleh Nabi SAW, maka bihi yastahzi'un. Mereka mempersendakan. Mereka memperolok-olokkan. Mereka memain-mainkan. Tiga-tiga golongan ini binasa. Walaupun kadar binasa mereka berbeza-beza. Yang jenis tak peduli, yang mendustakan, yang main-main. Yang teruk sekali yang main-main tu. Yang mempersenda-sendakan. Yang mengejek-ngejek Nabi SAW, mengejek umat Islam, mengejek wahyu, mengejek perintah Allah. Sebagaimana tuan-tuan tengok dalam masyarakat hari ini. Bila kita nak sampaikan Islam, kita dapat memang masyarakat ni ada tiga jenis. Satu jenis tak nak peduli. Dia tak nak peduli tentang agama, halal, haram, dosa, pahala. Dia nak buat kerja dia. Jadi dia dah beli rumah, dia dah kerja, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Duduk rumah. Kita tak akan bercakap hal agama. Kita cuma bercakap hal dunia. Makan minum. Dia tak nampak macam permusuhan, tapi dia golongan lalai. Dia tak tunjuk nak musuh dengan orang agama atau sebagainya. Tapi dia orang yang lalai. Dan golongan kedua saya katakan golongan yang arguing. Sentiasa buat argument kepada kebenaran. Berkata bohong dan bohong. Mereka berhujah dengan nafsu. Mereka berhujah dengan kebiasaan. Mereka berhujah dengan nenek moyang. Mereka berhujah dengan modernisasi. Mereka berhujah dengan zaman sekarang lain. Itu zaman dulu. Mereka berhujah tentang keperluan. Ini kan sukan, tak terikat dengan hukum halal haram aurat. Takkan nak suruh pakai jubah, pakai tudung labu, main gimnastik, tak masuk akal. Mereka berhujah secara akal, mendustakan hukum Allah. Walau Allah Ta'ala kata hukum tutup aurat ni pada semua tempat. Bagaimana kamu terdedah dengan pandangan lelaki dan pandangan orang ramai, tutup aurat. Baik bersukan ke, bersosial ke, bekerja ke, baik kamu bermain ke, tutup aurat tu wajib. Tapi mereka mendustakan, memperolok-olokkan. Dan golongan yang ketiga yang paling teruk saya katakan, yang suka mempersendakan, yang memainkan agama. Yang bila ditegur mereka mengajuk-ngajuk dengan kebencian, dengan tujuan menghina dan mempelekehkan. Kalau macam ni nak maju macam mana? Berfikir cara agama tak maju, kata mereka. Mereka ingat mereka maju sangat. Apa, kenapa tak boleh zina? Zina bagus, dia kata. Zina sedap. Dia kata sedap lagi. Kenapa tak boleh harap? Apa salahnya menharap? Kita main harap suka kita lah, duit kita. Apa hukum macam gini ada? Dia mempersendakan. Ini kelompok yang akan ada sepanjang zaman. Yang akan saya katakan tak peduli pada agama, yang mendustakan agama, yang bermainkan agama. Lalu Allah pun beritahu macam ni. Allah buat satu analogi. Atau dengan kata lain, Allah Ta'ala paparkan kepada kita peristiwa yang dah berlaku. Perangai macam kamu, watak macam kamu bukan watak baru. Dan hukuman kami juga bukan hukuman baru. Kata Allah, alam yarakam, tidakkah mereka melihat? Kam ahlakna min qablihim, banyak umat-umat dahulu yang kami beri kedudukan yang lebih kuat atas muka bumi, lebih kaya daripada kamu. Tak pernah ada macam mereka. Malam numakil lakum, kamu pun tak dapat macam mereka, umur panjang-panjang sampai 1000 tahun, sampai 400 tahun, 500 tahun. Kamu umur 30 tahun dah gaul. Kamu 40 tahun dah darah tinggi, kencing mani, jantung, semua ada. Umat dahulu sampai 400 tahun belum ada penyakit. 500 tahun tak ada penyakit, sesama pun tak ada. Mereka diberi usia lebih panjang pada kamu, tenaga lebih hebat pada kamu, gunung jadi rumah. Dan mereka diberi kekayaan. Kekayaan, mana tanah mereka nak, mereka buka je. Tak ada istilah terokah haram, tak ada. Semua tanah mereka boleh tanam musangking, tak ada masalah. Tak ada orang nak marah pun. Sebab apa? Tanah itu milik mereka. Mereka boleh tebas mana-mana tanah, jadikan tanah mereka. Mereka boleh ambil mana-mana hasil. Pergi tangkap ikan, tak perlu ada lesen tangkap ikan. Pergi je, tengok kaya mereka. Tak ada sekatan. Kita ni sekatan banyak. Nak pergi mengain dengan lesen, dengan itu, dengan ini. Ikan belum tentu dapat tu. Tapi lesen dah banyak bayar ni. Baru nak meniaga, kena bayar lesen ni, lesen tu, lesen ni. Untung belum. Habis dah ngaku kaya. Orang dulu mudah, terus. Kita tak payah tengok orang dulu sikit pada kita je. Nenek moyang kita dulu. Kan senang mereka.
tebas tanah, jadi tanah mereka 20 ekar. Suka-suka dia je. Tak ada masalah, ada halangan tak ada. Buat apa nak buat? Nak buat rumah ikut mana pun tak payah plan. Buat je rumah. Tak payah pakai plan. Kita kadang nak tak owning sikit, kena plan lah. Plan. Tidak kena roboh. Yang undang-undang nak kaya macam mana? Tak sempat kaya. Ada bayar cukai, pendapatan je. Banyak. Akhirnya muflis sebab kena bayar cukai. Tentang ini cerita orang dulu kaya, orang dulu kuat, umur panjang. Wa arsalna as-samaa 'alaihim midrara. Kami berikan pada mereka sumber air yang banyak. Hujan yang sentiasa turun. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Sungai-sungai bersih, hygiene. Fa ahlaknahum bi dhunubihim. Kemudian mereka kufur macam kamu. Lalu kami binasakan mereka semua. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami datangkan bangsa lain pula. Kalau bangsa tu sama macam dulu, pun sama juga. Dan kamu ni bangsa baru. Kalau kamu buat benda yang sama, in uttum udna. Kalau kamu ulang, kami ulang. Kamu ulang mengingkari kami ulang dengan mengazab kamu. Maka demikian peraturan Allah sunnatullah. Okay, ingat, kata kita bercakap sombong-sombong tak ke mana. Kita duduk langgar perintah Allah siang malam, pagi petang, kita tak ke mana-mana pun. Kita tetap duduk kat bumi, kemudian duduk bawah tanah. Nak ke mana kita? Mana kita nak lari daripada hukuman Allah? Hukuman Allah sedang menanti setiap manusia. Maka Allah beri amaran pada kita. Golongan yang saya kata tak peduli agama, yang mengingkari agama, yang mempersendakan agama, kamu kena ingat, tunggulah waktu kamu akan dibinasakan. Kalau kamu tak dibinasakan dengan benda-benda yang kamu katakan putih beliung dan sebagainya, ialah pada hari datangnya malakul maut, hari kebinasaan kamu. Waktu mana kamu terpaksa serah nyawa kamu dan terpaksa menghadap pada pencipta kamu dengan membawa bebanan dosa yang banyak dan keingkaran, dengan meninggalkan sekali dunia yang kamu puja, yang kamu sanjung sebelum ini, dengan meninggalkan kesan-kesan daripada perbuatan dan percakapan kamu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.